Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang. Ya. Uh, Hari ini saya akan bincangkan isu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, dan kehilangan sokongan majoriti oleh Muhyiddin. Baik, sepintas lalu ya. Semalam Ahli Parlimen Machang, saya dah cerita dalam live semalam, Ahli Parlimen Machang, tak silap saya nama dia Ahmad Jazlan ya, telah menarik sokongan beliau selaku ahli parlimen secara rasmi daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kalau kita buat congakkan, di dalam parlimen ada 220 ahli ya, sebab dua dah meninggal, Greg dan Batu Sapi. Okey. Jadi tinggal 220. Jadi separuh daripada 220 adalah 110. Dan kalau kita ambil kira ya, pengunduran ahli parlimen ini, angka dia dah jadi 110. Dan 110 ini menunjukkan dua perkara. Satu, parlimen sah tergantung. Ini saya akan huraikan sedikit lagi sebentar lagi. Dan yang kedua adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin secara rasmi ya tidak ada majoriti. Now, secara berperlembagaan, Tan Sri Muhyiddin Yassin seharusnya sudah meminta untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong dan seterusnya meletakkan jawatan. Tetapi maklumlah Muhyiddin, kalau kita lihat sebelum ini, kalau ini adalah peneraju kerajaan yang memberi sogokan jawatan, yang pentadbirannya jelas menunjukkan unsur-unsur kemaruk wang kuasa kedudukan di kalangan ahli parlimen, tak kira PPBM, UMNO mahupun PAS ya. Dan inilah kerajaan di bawah mana ya Maharaja lela berlaku, politik darjat berlaku, rakyat seksa, rakyat dihukum, dan sebaliknya apabila menteri melakukan kesalahan semuanya dihalalkan ya. Jadi apabila kita pertimbangkan semua ini, jadi tak heranlah Muhyiddin setakat ni berdiam diri, okey. Tetapi di kacamata saya, di kacamata perundangan, Muhyiddin ini adalah satu tanda soal yang besar, kerana dia bukannya, apa yang saya lihat dan berdasarkan pendapat pakar-pakar perundangan, okay, dan berdasarkan pemahaman saya terhadap perlembagaan persekutuan, jadi dia bukanlah peneraju kerajaan yang sah dan bukannya Perdana Menteri yang sah. Dan keabsahan pentadbiran Muhyiddin sehingga hari ini masih belum dibuktikan, kerana kerajaan pimpinan Muhyiddin bukannya kerajaan yang timbul selepas pilihan raya umum ke-14 menerusi mandat rakyat. Kerajaan ini masuk menerusi pintu belakang. Okey. Baik. Jadi saya dipahamkan dan saya dah beritahu sebelum benda ni, sebelum dah berlaku, saya dah beritahu ada blok pemisah dan akan berlaku pengunduran ahli-ahli parlimen. Sebab ahli-ahli parlimen, majoriti dalam UMNO ni tidak menganggap diri mereka sebagai tertakluk kepada keputusan Presiden. Sebab Presiden UMNO, Zaid Hamidi, dan tim A, iaitu yang diterajui oleh Zaid Hamidi dan Najib, tidak mewakili aspirasi UMNO secara keseluruhannya. Okay. Jadi apa yang MKT sandiwara hari itu, keputusan MKT ini serupa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Saya dah beritahu ahli-ahli parlimen akan buat keputusan sendiri dan dipahamkan ada pengunduran yang akan berlaku. Okay. Jadi inilah mesej saya mewakili ramai daripada netizen rakyat Malaysia kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kami seandainya hasrat kerajaan adalah untuk melakukan lockdown atau untuk memperketatkan SOP. Mesej saya yang jelas, mesej kami yang jelas adalah kami tidak ingin lockdown. Sebaliknya kami ingin step down, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu step down ataupun turun daripada jawatan Perdana Menteri secara sukarela. Okey? Sebab segala apa yang berlaku wabak COVID ni, okay, adalah disebabkan ramai ahli parlimen, Barisan Nasional, Perikatan Nasional telah langgar SOP dan bukti-buktinya wujud dalam video-video ketika PRN Sabah dan PRK yang berlaku sebelum ini. Okey. Jadi
kerajaan ini asyik mempersalahkan rakyat, selalu berkata SOP dilanggar, rakyat tidak disiplin dan sebagainya, termasuk KKM mengeluarkan kenyataan-kenyataan sedemikian. Ia hanyalah memarahkan rakyat diseksa, rakyat diseksa. Kerajaan pada hemat saya sedang bermaharaja lela dan ini jelas di depan mata, dan rakyat tidak ingin. Kalau kita tanya pakar ekonomi, memang kerajaan negara ini tidak boleh menahan satu lagi lockdown, atau perketakan SOP macam mana pun. Dan sebenarnya kerajaan pimpinan Muhyiddin tidak memahami dan tidak tahu cara menangani wabak COVID. Dan SOP lockdown ni dah terbukti gagal. Jadi seeloknya sekarang Muhyiddin wajar letak jawatan dari segi kehilangan majoriti dan dari segi rasional, sebab kegagalan yang teramat banyak oleh kerajaan pimpinannya. Letak jawatan berundur. Kerajaan ini perlu berundur dengan segera, demi rakyat, demi raja, demi bangsa, demi agama, demi negara. Biarkan pentadbiran bahu membuat langkah-langkah yang sewajarnya untuk memperbaiki keadaan ekonomi, keadaan politik dan keadaan kesihatan rakyat jelata. Ekonomi kita amat buruk. Indonesia foreign direct investment dia meningkat. Negara-negara di rantau ni meningkat. Malaysia ni pelabur takut melabur sebab politik dia dah kotor. Ini kan pula Muhyiddin dah hilang majoriti, tetapi dia tidak ingin berundur. Dan jangan lupa, Tengku Tan Sri Razali Hamzah secara langsung telah juga menarik sokongannya. Ini yang tidak diketahui oleh ramai. Sebabnya Tengku Razali telah pun menzahirkan pendapat dia bahawasanya kerajaan ini tidak sah. Jadi Muhyiddin turutilah Perlembagaan Persekutuan, lakukan yang patut, berundur. Tak perlu pilihan raya, perlu pelantikan Perdana Menteri baru atau pelantikan Perdana Menteri interim. Dan jasa baik, khidmat Tun Dr. Mahathir Mohamad dan gandingannya bersama Tengku Razali Hamzah amat diperlukan sekarang untuk memulihkan lagi semula ekonomi negara dan membantu rakyat menangani wabak COVID ini. Jadi jika Muhyiddin benar-benar berjiwa rakyat, step down. Rakyat tidak ingin dihukum lagi, tidak ingin diseksa lagi. Politik dua darjat ini memalukan. Kita dah jadi bahan lawak jenaka di serata dunia. Pelabur-pelabur dah takut, negara dah tenat. Saya tidak takutkan Muhyiddin sebab Muhyiddin hanya sekadar manusia biasa. Saya hanya takutkan Allah sekiranya saya tidak melaksanakan tanggungjawab saya hari ini untuk menegakkan kebenaran. Dan saya minta jasa baik semua yang menonton video ini, tolong tularkan video ini, sebab ini adalah hak berperlembagaan saya sebagai rakyat Malaysia untuk mengajukan pendapat saya ni, untuk mengajukan apa yang dilihat ini kepada orang ramai. Ahli-ahli politik ni di kerajaan ni bermaharaja lela, berpolitik tak tentu hala, kemaruk wang kuasa dan kedudukan. Tetapi apabila rakyat jadi stres, rakyat bersuara, jangan dihukum rakyat. Muhyiddin got to go. Negara tuanku dah tenat. Dan penyebabnya adalah pentadbiran Muhyiddin, iaitu pentadbiran gandingan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Rakyat tidak ingin, kita tidak perlu Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. They are failures. Dalam 10 bulan atau tak sampai 10 bulan, ini telah melakukan kerosakan yang tidak ternilai dan tidak sepertinya sebelum ini dalam sejarah tanah air. Untuk menegakkan kebenaran, saya sanggup korbankan nyawa. So please, saya tak takut untuk menyatakan kebenaran ini. So please, Tan Sri Muhyiddin Yassin, tolonglah letak jawatan demi negara, demi rakyat tercinta, demi ekonomi, kestabilan politik, berundur. Saya tak akan berlapik lagi dalam cakap saya. You are a failure. Bagi saya lah, pendapat saya, you are the worst prime minister in the country's history. Terang-terang, kalau saya pergi kat nasi kandar kat Ipoh, apabila keluar je muka Muhyiddin, Melayu, Cina, India, semua suruh tauke tu berjerit, tukar channel. Kalau pergi mana-mana kedai kat area Klang Valley ni,
Orang suruh, bila Muhyiddin nak letak jawatan, dah meluat. Okey, orang dah tak tahan. Ini kan pula dah hilang majoriti. So please berundur. Tolong. Tak payah SOP lagi, tak payah MPKP ke apa ke, announcement ke. Biar pentadbiran baru orang buat. Kalau nak buat pengumuman esok, cuma buat pengumuman nak berundur. Ya. Jadi tolong tularkan video ini. Dan sebentar lagi saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya di ruang komen. Jangan lupa sertai saluran Telegram saya. Sehingga kita berjumpa esok atau lusa. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang.